Encik Safiai bin Haji Ramli. Sila bangun dan kita yang cukupkan. Ismail dia bangun. Inilah sastrawan dan di Johor. Dan memang telah banyak menghasilkan buku dan karya-karya beliau memang sering berada di akhbar Arus Perdana. Dan ada lagi Haji Zul yang Nobel apa tadi tu, yang kapal terbang yang lepas tu, kisah benar itu dia, Tuan Haji Zul Karnain. Dia kawan novelis yang terkenal. Dan Zulaiha Paikun, silakan bangun, yang menjadi teks tingkatan 2 bukunya. Dan juga ada juga Nobel Satira. Silakan bangun Cik Airi. Banyak Nobel, Nobel Satira tu nanti kita buat satu sesi lagi. Dia manusia, watak binatang dijadikan manusia. Itu Satira. Lebih kurang kan. Jadi tuan dan puan, untuk meneruskan lagi bicara kita tentang wacana kita pada pagi ini, saya persilakan Tuan Haji Rosli Bakir, seorang penyair hujung selatan tanah air, penyair Nusantara yang tidak asing lagi di Riau, khususnya di Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Malaysia, untuk memberikan sedikit pandangan beliau tentang bahasa dan sastra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muhammad Khatib Usman, moderator. Seterusnya Cik Amiruddin Mat Ali Hanafiah, Ketua 1 beserta barisan ketua-kuasa Persatuan Malaysia Johor, Tuan Haji Muhammad Safiai bin Ramli, sastrawan di Johor, Cik Rusdi Abdul Rahman, pegawai yang datang dari Dewan Bahasa dan Pustaka, seterusnya para karyawan dan generasi remaja yang mengikuti perkembangan bahasa dan sastra tanah air. Selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan langsungnya kita berkongsi ilmu. Sebab kewujudan manusia tidak sempurna, justru kita saling melengkapi dan kalau ada silap saling mengingatkan. Baiklah, apabila kita menyebut tentang bahasa dan sastra, dia saling bergandingan. Kalau seperti tadi Saudara Kasim Mahmud menemukan kita dengan tokoh-tokoh penulis, mereka kalau dikaji secara teliti merupakan orang-orang bahasa. Tuan Haji Safiai merupakan orang bahasa dan juga orang seni. Berakhir sebagai pensyarah Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru. Karya seninya banyak membantu mengukuhkan kekuatan bahasa. Selain membaca, saya fikir menjadi inspirasi dan motivasi tinggi dalam mengungkapkan karya-karya yang baik. Demikian halnya Haji Muhammad Khairi Haji Halimi. Beliau seorang pegawai di Mabdi saja, pegawai pertanian. Jadi pengalaman beliau sebagai seorang pegawai dalam bidang pertanian, penternakan, memanfaatkan pengalaman itu dalam bentuk karya yang disebut sebagai jurnal satira. Satira. Demikian dengan tokoh bahasa, ikon bahasa seperti Puan Haji Rohaidah Yun, SMK Tun Ismail Raja, Puan Haji Azulahai Waikun, SMK Datuk Umayyad Sulaiman yang masih lagi bertugas, merupakan tokoh-tokoh bahasa Melayu dan tokoh kesusastraan Melayu di Johor. Merupakan dua penulis, Sri Kandi penulis Johor, kategori wanita lah, yang politik saya fikir. Jadi selain Dr. Masya Masrum, yang juga sudah terkenal sebagai tokoh politikus dan juga penulis karya kreatif,
Seperti yang disebutkan sebentar tadi, kita ada yang terkini Puan Azura Halid, ya, Timbalan Pengarah bahagian sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, dan juga Mas Bina Nadiman, ya, dari Kota Tinggi. Ya. Jadi perkembangan ini sebenarnya tidak dilalui dengan mudah, ya, tidak dilalui dengan mudah. Seperti dunia kerjaya yang lain, tidak dilalui dengan mudah. Serba-serbi berdepan dengan cabaran. Apakah cabarannya? Pertama ialah kehendak diri, minat diri, bakat sahaja tidak akan berguna sekiranya tidak diasah, ya, tidak diasah dari semasa ke semasa. Jadi dalam memperkatakan bahasa dan sastra ini, ya, ada pelajar yang masih lagi menekuni pembelajaran di sekolah, ya, dan pada rakan-rakan penulis yang sudah berpengalaman, tentu tahu bahawa apabila menyebut bahasa Melayu ini, dia suatu yang saintifik, yang berkaitan dengan formula, rumus-rumus tertentu. Ya, apabila menyebut bahasa Melayu, dia ada bahasa Melayu baku, ada bahasa Melayu penulisan, ada bahasa Melayu pertuturan atau percakapan. Ya? Jadi seharusnya kita sebagai anak bangsa Melayu, warga negara Malaysia, perlu menguasai dan memahami cabang-cabang dalam bahasa Melayu. Ya? Takkan dia di dalam pasar ketika kita nak membeli belah di pasar-pasar, kita akan menggunakan bahasa baku ataupun bahasa penulisan. Tentulah dia akan menjadi asing. Maka kita akan menggunakan bahasa pertuturan. Bahasa pertuturan yang mudah dipahami kerana kita dianggotai oleh masyarakat berbilang tahun. Yang berbilang tahun. Jadi dalam bahasa Melayu ini, kalau dasar saya, sebab saya latar sastra Melayu, ya, walaupun diangkat sebagai ketua pemeriksa bahasa Melayu sebelum ini kan, oleh lembaga pemeriksaan. Bahasa Melayu tidak lari daripada sejarah perkembangan. Pertama kita kena tahu sejarah perkembangan bahasa Melayu. Ya, sehingga berpecah-pecah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu Filipina, Tagalog, bahasa Melayu Malaysia. Ya, banyak. Tapi dia masih berakarkan bahasa Melayu yang asal. Ya, macam itu sejarah. Yang kedua, dia ada rumus-rumus tertentu untuk menjadikan bahasa Melayu itu baku. Iaitu aspek struktural, sintaksis dan juga morfologi, pembentukan kata dan pembentukan ayat. Yang itu kena belajar. Yang itu bersifat saintifik, ada rumus-rumus tertentu yang perlu dikuasai. Kalau tidak, kita dikatakan melanggar hukum tata bahasa. Ya? Itu tentang bahasa Melayu. Tapi apabila kita menyebut kesusastraan Melayu, kesusastraan Melayu ini lebih menjurus kepada istilah asalnya, iaitu susastra. Susastra, su itu ialah seni, sastra itulah bahasa. Jadi keindahan atau kesenian, estetika dalam pengucapan. Kenapa? Kerana manusia yang mendengar, manusia yang menerjemahkan perasaannya, dia bersifat sentimental. Ya, ada sesuatu perasaan yang perlu disampaikan supaya dia boleh menjadi terapi kehidupan. Maka di situ adanya lahirnya unsur-unsur gaya bahasa. Apakah itu unsur-unsur gaya bahasa? Unsur-unsur gaya bahasa itu ialah yang boleh menjadikan karya yang kita tulis lebih indah, seperti peribahasa, seperti simpulan bahasa, seperti ungkapan-ungkapan menarik, ataupun unsur-unsur gaya bahasa yang lain seperti asonansi, aliterasi, inversi, paradoks, simile, metafora, dan banyak lagi deretan unsur gaya bahasa yang lain. Yang ini kena mengaji. Kena mengaji, kalau belajar saja saat menulis pembacaan, mungkin memerlukan guru bimbingan untuk kita mengutip satu persatu contoh yang lebih rinci. Jadi, apabila saudara Katim Osman mengatakan apakah hubungan bahasa dengan sastra, saya yakin bahasa yang dirujuk itu ialah bahasa Melayu. Dan sastra yang dikatakan itu ialah sastra Melayu.
Ya, sastra Melayu. Jadi bahasa dan sastra Melayu tetap di bawah rumpun yang sama. Satu bersifat saintifik, sastra pula bersifat estetika, syarat dengan nilai estetika. Jadi antara yang rapat dekat dengan apa yang dikatakan dengan sastra ialah karya. Karya itu ada karya prosa dan ada karya puisi. Ya, karya prosa itu kalau mengikut Zainal Abidin bin Ahmad, Zainal Zafar, prosa itulah karangan panjang. Karangan panjang yang ditulis dalam perenggan-perenggan tertentu. Dalam karangan SPM, SPM dan sebagainya, dia ada perenggan permukaan, perenggan perkembangan dan perenggan penutup. Tapi prosa dalam sastra pula merujuk pada format tertentu. Panjang seperti novel. Bagaimana format yang boleh memenuhi konsep novel? Bagaimana prosa yang dikatakan boleh memenuhi ciri-ciri anekdot ataupun cerpen, ataupun prosa klasik macam itu. Berbanding dengan puisi pula ialah karangan pendek yang ditulis dalam bentuk rangkap. Demikian awalnya Zainal Abidin bin Ahmad mendefinisikan apakah itu puisi. Ya? Ditulis dalam bentuk rangkap-rangkap. Jadi rangkap-rangkap ini pun ada ciri-ciri yang tertentu. Baik itu dalam puisi Melayu dibagikan pada dua. Puisi Melayu tradisional dan puisi Melayu moden. Ya, yang moden itu bersifat agak bebas dan lepas. Manakala yang tradisional itu dia agak terikat untuk pantun, syair, sloga, rindang, nazam, qiraah, ghazal, banyak lagi yang belum kita teroka. Yang kita pelajari di sekolah bermula dengan pantun berkerat di mendengar rendah. Kemudian kita syair, sloga dan rindang sebelum ke tingkatan 6. Untuk kesusastraan Melayu komunikatif ada beberapa yang lain nazam, sloga dan sebagainya. Jadi ini garapan saya secara umum, bagaimana hubungan bahasa dan sastra. Dan di hujung perkongsian ini saya ingin mengangkat pandangan sastrawan negara Muhammad Hadi Saleh bahawa sastra itu sesuatu yang indah, tetapi keindahan itu seperti yang diungkapkan oleh Coleridge belum mencukupi selagi tidak mengangkat kebijaksanaan. Jadi kalau kita menulis, kita mesti ada membawa mesej atau membawa nilai-nilai moral untuk pembaca dan mengajak pembaca sebagai suatu ibadah untuk menjadi lebih bagus kehidupannya. Ya, kebijaksanaan itu menarik perhatian dan perlu menjadi ingatan apabila kita nak terjun ke alam dunia penggadaian. Saya fikir setakat itu dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Husni yang lebih kepada tentang puisi tradisional, puisi Melayu tradisional. Baik, kita teruskan dengan pusingan kedua. Lepas pusingan kedua nanti mungkin kalau ada masa kita akan buka beberapa soalan lah kalau ada. Jadi untuk pusingan kedua ni saya bagi lagi 15 minit untuk kita pergi kepada tentang satu. Tadi Cik Kasim ada memperkatakan tentang bahasa Inggeris, pengaruh bahasa Inggeris di dalam kesusastraan Melayu kita ini. Jadi saya nak tanya pada minta pandangan lebih lanjut tentang pengaruh bahasa-bahasa asing di dalam karya-karya sastra kita pada hari ini, dan sedikit ulasan tentang puisi eceran yang telah mengenani hadiah anugerah sastra Glo yang bertajuk Harimau di Puncak Bukit. Silakan. Terima kasih saudara moderator pada pagi ini. Beliau telah memberikan saya garis panduan apa yang perlu saya berkatakan dalam sesi kedua ini. Alhamdulillah saya akan cuba ikut garis panduan itu. Saya ni kalau bercakap nanti saya cakap apa yang saya fikir saja. Jadi terima kasih. Yang pertama tentang pengaruh bahasa asing dalam karya-karya sastra di Indonesia ini. Ini sepanjang penglihatan penelitian saya lah.
saya mendapati kalau novel-novel popular lah, kamu fahamkan maksud novel popular. Novel-novel popular ni saya bukanlah nak memandang rendah atau mengkritik, nanti orang samakan saya pula. Memanglah lakunya sampai 30,000 naskah apa semua contohnya lah, tapi jodohnya memang tak wujud pun. Tapi jodohnya pun kita dah begitu tertarik. Contohnya suamiku hilang di malam belita, contohnya lah 40 hari kehilangan isteri, contohnya. Kita tengok pun tajuk tu dah menarik. Jadi novel popular ni memang saya akui lah banyak menggunakan bahasa Inggeris, dialog-dialognya, sedangkan ada dialog-dialog yang mudah dalam bahasa Melayu. Jadi sebenarnya pada pandangan saya lah, mungkin penulisnya untuk tujuan komersial, dia memasukkan bahasa Inggeris sebegitu rupa. Tapi kalau pada pandangan saya, selagi ada ungkapan bahasa Melayu, apa salahnya kita gunakan bahasa Melayu dalam novel-novel kita, dalam cerpen-cerpen kita? Tak salah rasanya. Tapi saya lihat kalau cerpen-cerpen yang disiarkan oleh majalah-majalah Dewan Bahasa